Soal apa? Cepat. Soal apa? Apa? 7. Baik, yang keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Aslul kufri wa bid'ah. Asal kufur dan bid'ah, yakni sebab bagi seorang itu jadi kafir dan bid'ah 7. Jaga dan dijaga. Ya. Pertama dipanggil 7 ijaduz zati. Pertama ijad zati. Yang kedua tahsinul akli. Ketiga taklidur radi. Kemudian rabtul adi. Kemudian al-jahlu. Murakab, ya, itu di antara. Jadi sebab-sebab menjadi wasak. Ialah pertama ialah ijad az-zati. Ijad mana apa? Menjadikan. Zati yang dimaksudkan pada diri dia. Dia merasakan perbuatan tu daripada dia. Ijad az-zati. Ijad siapa punya kan? Dia. Bahawa nikmat yang besar kita dapat apa? Saya daripada iman dan Islam, nikmatul ijad. Satu lagi nikmatul imdad. Itu dalam hikam dia kan. Ijad maknanya apa? Tuhan menjadikan, mengeluarkan min haizil adam ila haizil wujud, mengeluarkan daripada tak ada kepada ada. Itu dipanggil apa? Ijad. Nikmatul ijad. Yang kedua tahsinul akli. Ya, ini setengah daripada apa panggil sekarang? Logik akal. Logik akal. Oh, ni tak logik saya. Ada naik sampai langit Isra Mi'raj, kata ini tak logik. Dia pakai kepala otak dia ni. Kafir juga dia kan. Berlambat jadi kafir selepas daripada Isra Mi'raj. Ya, dia pakai tahsinul akli kan. Ya, sebab tu Sayyidina Ali kata apa? Mani' tamada alal aqli dhallun wa mani' tamada alal mani' tamada ala aqli dhallun wa mani' tamada ala mali qallun. Ya, mani' tamada alal aqli dhallah wa mani' tamada ala mali qalla wa mani' tamada ala dzati dhallah wa man i'tamada 'ala Allah fala dhalla wala qala wala zal. Barang siapa beriktimad kepada akal, dia pakai akal dia je, dia tak pandu dengan syariat, dhalla, confirm sesat. Ya, akal manusia dia boleh fikir, tapi banyak di sana yang tak boleh fikir. Yang dipikir tu sikit sangat. Sebab tu dia kena pandu dengan syariat. Wa man i'tamala ala aqli dhalla wa man i'tamala ala mali qalla. Berpegang pada harta akan habis kan. Dan kalau ada pun habis juga, hari kita habis. Wa man i'tamala ala jahil zalla. Siapa yang berpegang pada kemegahan akan hilang. Wa man i'tamala ala Allah, siapa berpegang kepada Allah maka tidak akan sesat, tidak akan meleset, ya, dan tidak akan ada kehinaan. Ini pakai apa dia panggil ni? Tahsinul akal. Banyak pakai sekarang logik akal dia pakai. Tengok sini bawah dihurai. Apa makna ijad ni? Ijad zati, keluar kejadian daripada Ta'ala. Itu dengan terkeras, ya, bukan dengan iradat. Ini maksud dia. Dan ikhtiar, hanya atas jalan illah dan tabiat. Ialah sebab bagi jadi kafir falsafah ta'liliyah dan falsafah tabi'iyah. Ijad zati maknanya apa? Keluar kejadian daripada Ta'ala itu dengan terkeras. Ya, maknanya Tuhan jadi itu tergagah, bukan dengan iradahnya.
Sedangkan Allah Ta'ala jadikan itu dengan iradah. Apa makna iradah? Taksis, dia pilih, bukan dia digagahi, dan ikhtiar dia. Hanya saja atas jalan ilat atau tabiat. Bila sebab bagi jadi kafir falsafah ta'liliyah, golongan falasuf yang menjadi ilat, jadi berpegang dengan ilat dan falsafah tabiat. Itu yang Suruddin biasa pakai kan, ilat dengan taklil tabiat. Ilat apa ilat? Gerak cincin, ilat dia apa? Gerak jari. Ya, kalau kita etikatkan bahawasanya gerak jari itu memberi kesan kepada gerak cincin, syirik. Itu ilat. Ya, kita gerak cincin, kita gerak jari kita, cincin bergerak. Sekarang cara gerakkan jari, cara gerakkan cincin. Kalau kita etikat bahawasanya cincin itu bergerak adalah dengan ilat. Ilat dia apa? Sebab dia lah jari. Jari itu gerak. Maka kalau di etikat jari memberi kesan pada gerak cincin, faqad kafar, kufur waktu. Itu taklil. Yang menggerakkan jari Allah, yang menggerakkan cincin Allah. Dia cuma dijadikan indah di sisi taklil. Itu. Apa lagi ilat? Makan, kenyang. Kita makan, itu kenyang. Kenyang tu kalau kita etikat ialah makan yang memberi kesan kenyang, kufur tu. Jadi kafir yang dia kafir dengan makan ni. Tak payah pergi tokong. Terpenting ilmu Suruddin, dia tak kena tahu cara meletakkan tauhid yang sebenar. Makan sebab Allah Ta'ala nak jadikan tak ada makan, boleh kenyang, boleh. Dan nak jadikan tak kenyang makan, 3 pinggan dia makan tak kenyang-kenyang, boleh. Tak ada hal. Fa'al lima yurid, dia boleh buat. Ya. Kalau dia etikatkan makan tu mengenyangkan, ya, atas jalan apa tanya dia? Atas jalan adi, mana makan wajib kenang. Atas jalan adat atau lain. Kalau dia kata makan tu wajib kenyang atas jalan akal, kufur. Faham? Tu hukum akal lain, hukum adi lain. Hukum adi diulang 2 kali. Makan kenyang, maka boleh sandarkan makan kenyang. Sebab tu dalam fiqah kita yang wajib zakat makanan yang mengenyangkan, kan? Tu dalam fiqah kan. Dia letak makan mengenyang tu atas jalan mana tu? Aklan ke adian? Adi, bukan aklan. Kalau akal kufur. Kalau adi mana adat biasa. Adi mana adat kawan-kawan 2 kali test. Dia makan sekali kenyang, tak boleh hukum lagi. Sekali lagi makan, adat dia 2 kali makan. Maka boleh letak makan mesti kenyang adatan pada adat. Maka wajib adat dia masuk bawah harus akli. Bermakna boleh pusing. Dia makan tak kenyang makan boleh, tak ada masalah. Jadi dia tak memahami antara hukum adi dengan hukum apa? Akli. Jadi kufur kan? Ya. Adat dia pergi pada Mekah, Masjidil Harami ila Masjidil Aqsa. Ya, sebulan pergi, sebulan balik. Adat dia pergi balik sebulan, pergi balik sebulan. Maka pergi Mekah ke Masjidil Aqsa, adat dia sebulan pergi sebulan balik. Tiba-tiba Rasulullah SAW bukan situ, naik atas lagi, Sidratul Muntaha, Mustawa, sampai atas, tajalli dengan Tuhan, turun sampai subuh. Wah, ini dia kata mana mungkin lah ni, mana tak betul lah, habis. Sedangkan benda tu masuk bawah harus akli. Faham tu? Sebab penting mengaji hukum akal dan hukum syarak dan hukum adi, kita letak dengan ni. Kalau tidak, jadi kafir falsafah ta'liliyah. Yang kedua, falsafah tabi'iyah. Falsafah tabi'iyah ni ialah tabiat. Apa tabiat? Api. Tabiat dia apa? Membakar. Cucuk api kat benda kering terbakar. Al-ihraq, membakar tu siapa? Api ke Allah Ta'ala? Kalau dia artikan api itu memberi kesan pada bakat, maka kufur orang tu. Dia telah mensyirikkan Allah dengan api. Api dengan Tuhan sama taraf. Allah membakar, api pun membakar, sama taraf. Allah mengenyang, nasi mengenyang. Tuhan dengan nasi sama taraf. Gila orang ni. Jadi syirik, dia panggil syirik menduakan. Ya, atau kena faham. Al-ihraq minallah, hangus terbakar tu dari Allah. Boleh Tuhan nak jadikan bakar bersama dengan tangan Nabi Ibrahim AS. Selai bergoma pun tak luar kan. Ya, bakar sebesar-besar bakar selai bergoma pun tidak terjejas. Itu kalau terjadi.
Itu maknanya falsafah jadi kufur tabiat dengan cara itu. Mana dia engkar. Makna tabiat api membakar. Maknanya kalau kena api mesti terbakar. Tak boleh tak terbakar dia tak boleh menyalahi. Dia pegang api bakar. Dia syirik. Jaga dia. Orang kampung ada banyak silap. Tak masuk akal. Padahal tu benda adat tu. Benda adat berlaku. Bila dia kata tak masuk akal. Dia tak kita membezakan akal dengan adi. Itu bahaya tu. Kemudian makna tahsinul akli apa dia? Yang diurai salah satu. Keadaan wajib. Haram, molek, huduh, maslahah, mudarah dan lain itu bukan mengikut bagaimana hukum syarak. Diikut apa? Tahsinul akli. Elok akal dia. Dan kaedah ni kaedah syarak. Dan jalan syarak. Hanya mengikut bagaimana mengelok akan dia oleh akal dan fikirannya. Maka dia langgar syarak pun dia langgar ayat. Di Melaka ada tempat sembelih ayam nombor 2 besar. Di mana tu? Ujung Pasir. Dekat Tok Pon Cina ni. Nombor 2 besar keluar ayam negeri Melaka. Seorang sahabat saya, dia punya anak buah dia kerja sembelih ayam kat situ. Kat Cina ni tempat tu. Dia pergi tengok satu lori dah sembelih. Dia tanya siapa sembelih? Kita orang lah. Ini macam juga taruh kan. Jadi akal kepala otak dia, orang pergi kat sini sembelih, kita buat sama kan, tak ada apa. Sama kan? Dia kata, super, kita rakam pula. Bismillah. Dia rakam pakai kaset sembelih. Sedangkan syarat kita, syarat mestilah sembelihan tu orang mukmin, orang Islam. Kalau bukan Islam, bangkai jadi intan. Tapi ternyata ada seorang sahabat saya, dia kerja tokek sate intan. Dia pernah ambil 2 tempat ayam. Satu dia ambil ayam daripada seorang saleh. Seorang saleh. Dia pernah naik haji lah, kaki masjid surau, kaki belajar, orang saleh lah. Dia ambil ayam. Satu ketika ayam putus dia ambil dekat pasau. Pasau ni banyak yang tahu entah ayam sembelih tak sembelih tu. Dia kata sekejap je, 4 jam 5 jam macam bangkai baru tu. Yang ni 2 hari tahan lagi. Nampak beza hikmat. Hikmat yang sembelih tak sembelih kan. Kalau ikut akal kepala otak dia sama. Sini macam taruh kan, sama juga dia kata. Ambil untung dengan cara jual beli, ambil untung dengan cara riba. Dia kata sama juga, ni persen itu persen moga riba sama. Dia kata ambil tak sama kan. Itu hukum syarak letak tak sama. Tiba dia kata maknanya baik dengan riba sama, hukum dia kufur. Wala'iyazubillah. Sebab kata panduan syarak bahaya. Sebab ilmu ni kalau tak ada kufur dengan jahil, antara mata hitam dengan mata putih. Kafir ni dengan jahil mata hitam mata putih dekat kan. Kejahilan dengan kekafiran duduk dekat dia. Sikit dia pun dia muncul. Sebab tu pentingnya ilmu. Sebab ilmu sangat penting, Sebab kita syukur wa ta'ala bila Tuhan beri kita, Tuhan beri bukan kita punya, dan di hadiah kita semangat suka mencari ilmu. Itu hadiah besar. Syukur wajib jaga, wajib banyak syukur. Kalau tak syukur dia tarik balik, na'udzubillah. Dan hanya mengikut baginya mengelok akal dia dan fikiran. Iaitu sebab bagi jadi kafir falsafah barahimah. Falsafah barahimah pada menapi mereka itu akan Nabi dan ketiadaan berhajat pada dia. Ikut kepala dia. Apa penting Nabi-Nabi? Tak Nabi pun tak boleh. Ikut kepala dia dan jadi kufur. Kerana memanai dengan akal dia. Akal kita dah ada kan, apa lagi nak Nabi-Nabi dan Rasul kita kan. Jadi yang mana rosak. Sedangkan akal manusia pendek, akal manusia nampak kontot, dan kata pandu dengan syarak ambil jawab. Dan ialah sebab bagi sesat Mu'tazilah, kerana berpegang mereka dengan hukuman akal hingga mewajib mereka itu atas Allah Ta'ala berbuat salah dan aslah. Dia pakai akal, wajib bagi Tuhan membuat salah dan aslah, baik dan terlebih baik. Sedangkan bagi kita harus Tuhan nak buat baik ataupun terlebih baik, itu serah apa Tuhan, dan tak ada siapa paksa dia. Bagi makhluk kerana mengikut mereka itu bagi memolek akan dia oleh akal. Kedah Tuhan memang buat benda baik, takkan Tuhan buat benda tak baik. Dia tak tahu, di sudut lain kita baca
Maknanya Tuhan berbuat apa yang dikehendaki, dia tidak dipaksai, tidak diikrah. Kalau ada wajib bermakna nak kena ikrah, dia kena paksa. Kalau kena paksa, batal makna ketuhanan. Tuhan dia yang memaksa, bukan dia dipaksa. Ya, sebab tu dia seorang pening. Macam mana, kenapa Tuhan jadikan orang tu kafir, kemudian dia pergi masuk dalam neraka? Kan baik Tuhan jadikan di Islam, kemudian masuk syurga. Dia pakai akal. Ya, tak zalim ke Tuhan ni? Tuhan pula kata zalim. Ya, kenapa Tuhan tak jadikan kafir itu Islam, kemudian dia masuk dalam syurga? Kan baik. Dia. Ya, dia pening. Itu dia tanya, macam mana tu guru kata? Dia kata, itulah Tuhan. Walaupun dia pening. Dia kata, itulah Tuhan. Ya, dia bukan hantu, Tuhan mungkin. Tuhan apa makna fa'alul lima. Dia buat apa dia kehendaki. Dia tidak dipaksa, diarah oleh orang. Ya. Kemudian tak zalim ke? Tak zalim, itu hak dia. Zalim bermakna wad'u syai' fi mahal ghairi mahalli. Letak benda tak kena pada tempat. Mana hak orang kita tak jaga, tu zalim. Sekarang ni hak kita, ikut kita lah. Kita ada 10 baju nak pakai, nak bagi orang, nak buat kain buruk, ikut pandai kita. Sekarang milik siapa kita semua? Milik dia. Sebab tu dia pandang sini, dia bagi iman, Masya Allah, syukur besar kita. Kalau dia tarik, habis, na'udzubillah. Ya, tidak ada wajib Tuhan meletakkan iman kat kita. Dia bagi tu macam rahmat, ihsan dari dia. Ya, Tuhan. Faham makna itu? Maknanya bila sebut Tuhan, dia tidak dikuasai, dia tidak dikawali. Dia yang mengawal, bukan dia dikawal. Kalau dia diwajibkan kena buat selak, ada orang atas pula dia, kamu wajibkan. Itu muhal, mustahil bagi Allah Ta'ala. Habis. Dan makna taklid radhi'i wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sallallahu Allahumma firna wa sabbaina khair. Alhamdulillah. Subhanakallahumma. Makan buah ni. Siapa yang nak foto state kita Fathul Mu'in ni di Jemaah tu, dia ambil keadaan Hafiz Khalifah Hafiz saja. Padahal kita tu payah dapat di Masjid Bukit Baru. Fathul Mu'in ni kita baca ganti kita. Ya Karim.